Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Nur Azatul Najwa binti Azman. Saya daripada OUM Banting. Pada semester kali ini, saya mengambil subjek HBEC 2703 iaitu Sains dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Untuk tugasan kali ini, saya perlu mengkaji mengenai kesan racun perosak terhadap alam sekitar. Okey, untuk permulaannya, mari kita kenali apa itu pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar adalah sebarang penambah bahan atau tenaga yang salah kepada alam sekitar yang boleh menyebabkan kepada sesuatu perubahan untuk komposisi alam sekitar yang lain. Ianya boleh menjadi dari segi udara, air, tanah, bunyi dan juga cahaya. Kesemua pemboleh ubah ini akan merubah nilai semula jadi dan membawa kesan mendalam kepada ekosistem untuk kehidupan seharian manusia. Pencemaran alam sekitar sangat berbahaya dan akan menyebabkan kerosakan sistem dalaman manusia. Disebabkan itu, kita seharusnya mengelakkan pencemaran ini supaya terus berlaku di dalam bumi ini. Kerana dengan adanya pencemaran alam sekitar, kita akan rasa tidak sihat, akan rasa sukar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seharian dan akan merosakkan generasi kita yang akan datang nanti. Okey, mari kita lihat contoh-contoh pencemaran alam sekitar yang ada. Seperti saya kata tadi, kita ada pelbagai contoh pencemaran alam sekitar seperti tanah, air, udara, cahaya, bunyi. Tetapi yang paling utama di Malaysia terutamanya adalah dari segi air, iaitu sisa toksik yang masuk dalam longkang terus mengalir ke dalam laut. Seterusnya, pelepasan asap daripada kilang-kilang menyebabkan udara kita tidak baik, jerebu. Okey, seterusnya tanah, iaitu kesan racun perosak seperti racun perosak yang kita nak akan bincangkan akan berada di dalam tanah dan merosakkan sistem tanah tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada pencemaran yang disebabkan oleh racun perosak. Okey, sebelum itu saya terangkan mengenai apa itu racun perosak. Ianya adalah bahan kimia yang digunakan untuk tanaman persendirian, tanah pertanian dan kawasan awam untuk membunuh organisma yang tidak diingini. So, bermaksudnya di sini racun perosak ni digunakan kalau untuk orang yang ingin menanam kebun, yang nak menanam kelapa sawit, dan tanam apa-apa je lah. Bermaksud diorang nak tanam sesuatu benda baru untuk mematikan segala benda asing daripada tanah yang tak elok, kuman atau apa saja. Dia kena guna racun perosak untuk mematikan semua benda yang tak elok dalam tanah tu lah. Itu yang digunakan supaya selepas dia menanam, tanaman tu akan jadi elok, akan jadi subur, begitu. Okey, seterusnya apa kena mengena racun perosak dengan kelarutan pula? Kelarutan bahan racun perosak itu adalah sesuatu yang boleh larut dalam pelarut yang biasanya air. So basically, racun perosak ni selalunya digunakan dalam bentuk cecair yang kita boleh siram, kita boleh sembuh je dia menggunakan tu. Ia sangat mudah untuk melarut bersamanya dan ia juga boleh cenderung untuk bergerak di atas permukaan. Dan secara langsung, ia lesap melalui tanah dan racun perosak yang kurang untuk melarut. Iaitu, bila kita sembuh dia ke atas tanah, dia akan larut tetapi dia sangat mengambil masa. Okey, selepas dia larut, dia akan merosakkan ekosistem di dalam tanah itu. Dan disebabkan itu, dia jadi seperti dalam gambar tersebut yang boleh dapat dilihat, tanah tu akan jadi hitam, jadi tak elok, tak jadi subur, dah tak boleh nak menanam. Itulah konsep kelarutan. Bermaksudnya dia akan larut tetapi akan mengambil masa yang lama. Dan ada juga yang racun perosak yang bila kita ambil masa untuk larut, apabila hujan turun, dia akan terus mengalir menuju ke sungai. Dekat situ dia akan jadi pencemaran air. Okey?
Jadi pada hari ini saya akan melakukan satu eksperimen berkenaan bagaimana racun perosak itu melarut ke dalam tanah. Okey, tapi sebelum tu saya akan memperkenalkan bahan-bahannya seperti tanah hitam. Saya gunakan tanah hitam iaitu air, botol mineral yang panjang tapi saya dah potong kepada 2 untuk jadi kecil. Okey, lepas tu saya gunakan sepatutnya saya menggunakan racun perosak tetapi tak ada. Saya gantikan kepada pewarna makanan supaya dalam eksperimen nanti kita akan nampak beza bagaimana racun perosak itu melarut ke dalam tanah. Okey, untuk eksperimen kali ni saya menggunakan tanah. Saya masukkan tanah ke dalam botol yang saya sudah potong sebanyak 4 sudu. Saya letak tanah tu separuh saja ke dalam botol. Okey. Seperti yang dapat dilihat. Suku. Seterusnya saya memasukkan air. Air saya masukkan setengah sahaja ke dalam botol. Okey. Tanah dan air tersebut perlu direndamkan atau dibiarkan selama 1 hari. Okey. Ini adalah tanah dan air yang saya sudah rendamkan dan biarkan selama 1 hari. Seterusnya saya menggunakan pewarna makanan untuk menggantikan racun perosak tersebut. Okey, saya buka dan tuangkan sebanyak setengah sudu atau setengah penutup saya tuangkan. Okey, dapat dilihat pewarna makanan yang telah digantikan sebagai racun perosak sudah meresap ke dalam air. Ke dalam air dan terus menuju ke dalam tanah. Dia sangat mengambil masa yang lama untuk racun perosak itu mengalir ke dalam tanah, dan jika racun perosak itu tidak mengalir ke dalam tanah dan apabila ada air mengalir, dia akan terus mengalir ke dalam longkang. Itu yang saya kata dia menjadi sebagai racun perosak. Okey, saya tambahkan lagi sedikit pewarna makanan untuk lebih nampak eksperimen ini bagaimana sama ada ia berjaya ataupun tidak. Dapat dilihat sedikit demi sedikit racun perosak itu terus turun ke dalam air, dan saya membuat perbandingan dengan tanah yang lama dan tanah yang baru saya buat. Okey, kesimpulannya berdasarkan eksperimen yang dilakukan, dapat dilihat pewarna makanan yang digantikan untuk racun perosak itu melarut ke dalam tanah walaupun ia mengambil masa yang lama. Racun perosak sangat berbahaya untuk alam sekitar dalam jangka masa yang lama dan akan merosakkan ekosistem bumi seperti yang saya sudah cakap. Jadi kita seharusnya menggantikan bahan racun perosak itu kepada sesuatu yang lebih baik untuk diterima oleh tanah dan sekaligus tidak akan merosakkan tanah itu dan alam sekitar juga tidak akan tercemar. Okey, jadi berdasarkan kesimpulan ini dapat dilihat bagaimana racun perosak itu dapat melarut ke dalam tanah walaupun dia mengambil masa yang sangat lama untuk melarut, tapi dia akan larut. Dan kalau racun perosak itu tidak larut ke dalam tanah, maka dia akan mengalir ke dalam sungai ataupun ke dalam longkang dan terus kepada air laut. Okey, itu saja daripada saya. Minta maaf jika ada penjelasan atau perkataan yang tidak difahami. Saya dah cuba sehabis baik untuk menerangkan apa itu kesalahan racun perosak terhadap alam sekitar. Terima kasih semua dan jumpa lagi. Bye.